Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani 25 September 2023 kembali membicarakan 5 berita pilihan dalam Berita 5 at 5. Calon Barisan Nasional Dewan Undangan Negeri Pelangai Datuk Amizar Abu Adam bertekad untuk meneruskan segala perancangan yang telah diusahakan oleh Allahyarham sebelum ini demi kepentingan penduduk setempat. Beliau pada masa yang sama akan terus berkempen secara berhemah dan bukannya bersikap mengadu domba sepanjang kempen pelarian kecil Dewan Undangan Negeri Dun Pelangai yang bermula baru-baru ini. Beliau berkata tumpuan utama diberikan terhadap aspek pembangunan dan peluang pekerjaan khasnya kepada anak-anak muda sekaligus dapat memberi manfaat secara terus kepada rakyat. Beliau yang ditemui ketika kempennya bilik gerakan Kampung Hayat berkata apa yang penting beliau akan berkempen secara berhemah dan mengikut tata tusilah sebaiknya serta sama sekali tidak akan menggunakan bentuk kempen menghantam sesiapa. Ketua Pemuda UMNO Dr. Muhammad Akmal Salih berpandangan pengundi di Dewan Undangan Negeri Dun Pelangai harus menolak budaya ekstremis yang boleh menimbulkan perbalahan pada rakyat. Beliau menegaskan tidak ada kompromi berkenaan isu agama dan budaya walau apa pun manipulasi yang dilakukan kerana amat penting bagi mengekalkan keharmonian dalam negara yang mempunyai berbilang bangsa serta agama. Beliau yang juga Ketua UMNO Bahagian Jasil itu turut percaya BN mampu mengekalkan kursi Dun Pelangai kerana kemenangan tersebut penting dapat memberi suntikan semangat kepada seluruh ahli parti setelah UMNO ditomah dengan pelbagai tomahan sebelum ini. Terdahulu Suruhanjaya Pilihan Raya SPR telah mengumumkan kursi Dun Pelangai diadakan pada 7 Oktober ini ekoran kematian Datuk Seri Johri Harun akibat naas pesawat terhempas di Shah Alam Selangor pada 17 Ogos lalu. Pada pilihan raya umum ke-15, Johari menang dengan majoriti 4,048 undi menewaskan calon PM Kasim Samad, calon PH Ahmed Wasfiuddin Syamsuri dan calon pejuang Isa Ahmad. Senambungan kemenangan pada pilihan raya kecil Dun Pelangai Simpan Jeram akan terus berlaku pada PRK Pelangai, kata Ketua Perangan UMNO Negeri Perak, Datuk Hang Tuah Din. Beliau percaya apa yang berlaku pada PRK di Johor akan terus berlaku di Pahang dan pengundi-pengundi di kawasan ini akan terus memberi sokongan kepada UMNO dan Barisan Nasional. Sementara itu, pengurusi Barisan Nasional Datuk Seri Dr. Ahmad Zaid Hamidi mengingatkan seluruh jentera parti agar tidak mengambil mudah pilihan raya kecil Dewan Undangan Negeri Dun Pelangai, sebalik terus mengambil langkah yang sewajarnya dalam usaha mengekalkan kemenangan yang dicapai. Menurut beliau, walaupun jumlah majoriti yang dicapai Allahyarham lebih daripada 4,000 undi jentera parti, sewajarnya tidak boleh mengambil mudah. Dahulu dalam ucapannya, beliau telah memaklumkan Menteri Besar Pahang Datuk Seri Wan Rosli Wan Ismail akan mengetuk jentera BN sebagai pengarah PRK Dun Pelangai. Ahli Parlimen Jelebu Datuk Seri Jalaluddin Alias percaya manipulasi isu termasuk isu-isu di peringkat nasional akan terus bermain sepanjang kempen pelarian kecil Dewan Undangan Negeri Dun Pelangai Oktober ini. Beliau yang juga pengurusi Badan Perubahan UMNO Negeri Sembilan tidak menolak ianya akan terus menjadi bahan kempen pihak lawan sehingga hari pengundian nanti. Beliau berkata apa yang pasti pihak lawan cuba mendatangkan kemarahan kepada orang Melayu dengan membangkitkan hal-hal berkaitan pembelaan orang Melayu dan sebagainya. Jelasnya ini adalah antara cubaan untuk mendatangkan kemarahan masyarakat setempat sekaligus mendorong kepada tidak mengundi kerajaan perpaduan sekarang. Beliau berkata demikian selepas mengadakan ramah mesra bersama warga setempat di bilik gerakan BN Simpang Pelangai semalam. Beliau berkata bagi mengelakkan cubaan tersebut, Kepimpinan UMNO di semua peringkat perlu menjelaskannya kepada masyarakat di Dun Pelangai perkara dan hakikat yang sebenarnya. Ketua Perangan UMNO Negeri Kedah Datuk Syaiful Hazizi Zainul Abidin mempersoalkan apakah fungsi peranan SG4 yang sekarang ini disandang oleh bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad. Jelasnya ulasan bekas Perdana Menteri itu sangat hebat untuk membantu negeri Kedah, namun turut mempersoalkan mengapa perkara tersebut tidak dilaksanakan semasa beliau berkuasa ataupun ketika anaknya menjadi Menteri Besar. Terdahulu Kerajaan PAS telah membuat pelantikan terhadap bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad sebagai penasihat tidak rasmi kepada 4 kerajaan negeri yang ditakbir oleh PAS atau State Government for SG4 setelah mengambil kira ketokohan beliau. Sebuah akhbar melaporkan tindakan melantik Tun Dr. Mahathir Mohamad kononnya bukanlah satu langkah politik tetapi lebih kepada fokus untuk keempat
empat negeri ini mendapat akses kepada pelaburan negara maju Asia yang lain yang akan memberi impak positif kepada pembangunan negeri. Beliau menyimpulkan bahawa SG4 ini hanyalah semata-mata hiburan politik baru untuk rakyat Malaysia di mana bekas Perdana Menteri itu telah meletakkan diri beliau dalam posisi permusuhan yang sangat ketara dengan kerajaan pusat. Sekian daripada saya, Muhammad Saiful Muhammad Sahak. Jangan lupa temu janji kita Isnin hingga Jumaat jam 5 petang, 5 berita pilihan hanya di Berita 5 at 5. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.